So tadi kita dah tengok ada dua domain iaitu domain bacteria and domain archaea. Now kita nak teruskan dengan the third domain that is proposed by Carl Woese or Carl Weiss kata you lah, iaitu the domain eukarya. Ingat dalam domain eukarya ini ada 4 kingdom yang you kena tahu, which is ada kingdom protista, kingdom fungi, kingdom plantae dan kingdom animalia. So now kita nak tengoklah when we talk about domain eukarya, maksudnya sekarang whatever is there akan ada true nucleus, tetapi bila masuk saja dengan the domain eukarya, kita akan tengoklah sama ada dia start dia unicellular ataupun dia multicellular. Kalau dia unicellular maka dia adalah protista. Tetapi kalau dia multicellular, kita tengok pula dia punya modes of nutrition. Kalau dia mampu untuk menghasilkan makanan sendiri iaitu phototrophic, maka dia adalah kingdom plantae. Tetapi kalau dia tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, maksudnya dia adalah heterotrophic, kita tengok pula sama ada dia telan, adakah di ingest. Kalau di ingest dia adalah kingdom animalia. Tetapi kalau dia jenis yang absorb, dia release enzyme dekat luar and then dia digest outside and then dia absorb, itu adalah saprophytic, maka itu adalah belong to kingdom fungi. Now kita nak tengok yang first this one. Kita nak tengok the unicellular eukaryote iaitu kingdom protista ataupun protoctista. Okay, I personally prefer you to use protista lah sebab actually sampai degree salah eja protoctista ni. Saya dulu eja protokista bukan protoctista. Saya tertinggal T ni. So jangan ikut guna saja kingdom protista. Kalau you nak ingat protoctista ni tak apa, tapi jangan salah eja lah. Dia adalah protista. Okay. So by the end of the presentation, you should be able to describe the unique characteristic of the protista. Tak lain tak bukan dari true nucleus. And then kita nak tengok lah, daripada kingdom protista ini kita akan divide dia kepada dua kita akan divide kepada dua jenis lah, dua group, sama ada dia algae ataupun protozoa. Algae ini, dalam algae ini akan ada dua phylum iaitu Chlorophyta dan juga Phaeophyta. This one adalah green algae, this one adalah brown algae. This one algae lah. And then kita nak tengok pula dalam protozoa, which is the one yang parasite, kita nak tengok lah ada 4 phylum iaitu Euglenophyta, Rhizopoda, Coleophora and Apicomplexa. Macam mana nak ingat? Senang saja, don't worry Alright, so kita nak tengok balik kita recall balik the 5 kingdom Whittaker system. Whittaker 5 kingdom system start dengan living organism. Kalau dia adalah prokaryote maka dia adalah kingdom Monera yang terdiri daripada dua domain bacteria dan domain archaea yang kita dah cover tadi. Dalam eukaryote pula kita akan tengok pula dia punya most type of organism. Kalau dia unicellular maka dia adalah belongs to kingdom protista. Tetapi kalau dia adalah multicellular, kita tengok pula dia modes of nutrition, sama ada adakah dia mampu menghasilkan makanan sendiri iaitu fotosintetik ataupun dia autotrophic. Kenapa dia autotrophic? Sebab dia fotosintetik. Dia mampu menghasilkan makanan sendiri sebab dia mampu melakukan fotosintesis. Kalau dia tidak mampu melakukan fotosintesis, dia adalah heterotrophic. Kalau dia adalah autotrophic, tak lain tak bukan dia belong to kingdom plantae, tumbuhan. Dan kalau dia adalah heterotrophic, kita tengok pula another, the second mode of division, adakah dia jenis yang absorptive ataupun saprophytic, ataupun dia jenis yang ingestive iaitu holozoid. Kalau dia saprophytic maka dia belong to kingdom fungi. Kalau dia jenis yang menelan macam kita kan, kita menelan maka dia adalah belong to kingdom animalia. So yang ni kita nak tengok lah. The first one unicellular eukaryote iaitu protista. So basically kalau dah kata pun protista definitely adalah eukaryotic, means dia ada true nucleus. Dan usually untuk protista ini dia memerlukan kawasan yang berair sebab dia nak berenang dan sebagainya. Usually almost in any places with water, contohnya ponds, lakes and dam soil, and diverse in cell organization. Mostly are unicellular, tetapi ada yang multicellular. Nanti kita akan tengoklah Phaeophyta. Tetapi disebabkan dia adalah mostly unicellular, kita memang classify dia sebagai unicellular protista. Tetapi dalam protista ni ada few saja yang multicellular. Tapi disebabkan ramai dia adalah unicellular, so kita consider dia in general adalah unicellular lah. Okay. And then colonial unicellular dia boleh jadi single ataupun boleh jadi koloni, and ada yang simple multicellular lah, tetapi dia tidaklah begitu kompleks. Nanti kita akan tengok. Alright, so kalau protista ini dia ada 3 jenis modes of nutrition. Kalau dia jenis yang algae, nanti kita akan tengok dia definitely dia adalah autotroph, dia mampu menghasilkan makanan sendiri. But ada juga yang memang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, dia ingest, dia makan let's say bacteria. So dia adalah makan, maksudnya adalah heterotrophic, ingestive lah. Contohnya adalah protozoa. Nanti kita akan tengok paramecium dia actually makan bacteria. And then ada pula yang ada yang ni kita tak cover, absorptive fungus like protist, tapi dia masih adalah heterotroph. Ada pula yang mixotroph, contohnya adalah Euglenophyta. Dia mampu menghasilkan
Euglena dia mampu menghasilkan makanan dia sendiri dan dia juga mampu untuk ingest another organism. So adalah mixotroph. So this one lagi powerful lah kalau ingat Euglena ni dia lagi power lah sebab dia mampu menghasilkan makanan sendiri dan dia juga mampu makan. In term of reproduction, some reproduce only asexually, ada yang boleh adopt both sexual and asexual reproduction lah. Okay. And then many protists are free living and others are symbionts. Apa itu symbionts? Mean dia symbiotic ni dia hidup bersama. Sim tu bersama, bio tu adalah benda hidup. Bersama benda hidup. Symbiosis. Okay. And then adalah bersama benda hidup. And interaction between two species in which both species benefit itu adalah mutualism. Ada pula yang commensalism di mana hanya satu partner yang akan benefit, the other is not unaffected. Okey, ada pula yang parasitism contohnya adalah malarial parasite, itu dia adalah parasite lah. One organism parasite live on in or other body another from which one of its obtain nutrients. Lagi satu apa yang membezakan commensalism and parasitism, satu itu akan obtain nutrient, tetapi kalau parasitism, the other organism itu memang will be affected. Okay, dia akan affected badly lah. Contohnya ada parasite dia dapat kita punya nutrient, tetapi apa efek dia dekat kita? Salur darah pecah dan sebagainya. Itu adalah parasitism. Dia obtain nourishment dengan while harming, tambah dekat sini, while harming the host. Okay. Tetapi kalau commensalism, dia benefit tetapi dia tidak menyebabkan masalah kepada host dia lah. So ini adalah dia punya symbiosis, okay, which is mutualism, commensalism and parasitism. Dan kalau untuk protista ini, apa yang kita boleh katakan, kita akan bahagikan dia kepada dua kumpulan yang utama. First adalah algae and the second one adalah protozoa. Kalau dah nama pun algae, definitely dia adalah photoautotroph. Dia mampu menghasilkan makanan sendirilah. Dan dalam algae itu pula kita divide lagi kepada dua phylum, iaitu Chlorophyta from the word chloroplast, means definitely dia ada chloroplast. Dan the second one adalah Phaeophyta. Pheo ini merujukkan kepada brown. Terus Chlorophyta ini nanti kita akan tengoklah Chlamydomonas, and then Phaeophyta ni adalah Fucus aspi, the one yang you always be found, yang you boleh senang nak jumpa dekat pantai. Nanti kalau ada segi pantai ni saya akan tunjuk gambar Phaeophyta. This Fucus lah. So ingat algae dia ada dua Chlorophyta, Phaeophyta. Chlorophyta chlorophyll. Bila ada chlorophyll dia warna hijau. So basically this one organism yang ada yang Chlorophyta dia memang warna hijau. Phaeophyta ini dia akan berwarna brown lah, warna coklat. Itu adalah algae, the one yang able to produce their own food. Ada pula, okay, another group of protista ni, they are not able to produce their own food, and basically they are mixotroph ada and heterotroph lah. This one kita classify dia kepada protozoa. This one memang entirely unicellular. Okay. Yang this one memang entirely unicellular. Chlorophyta ini mostly unicellular. Phaeophyta ni adalah simple multicellular. Tetapi disebabkan protista ni, again, disebabkan protista ni, most of them adalah unicellular. So we generalize them to put it in the unicellular lah. So protozoa ni ada 4 phylum, iaitu the first one adalah Coeliophora. Kenapa dia dipanggil Coeliophora? Sebab dia ada cilia. Cilia itu adalah, kalau dekat sel tu, dia adalah rambut-rambut itu yang akan digunakan oleh this organism untuk movement. Okay, itu adalah Coeliophora. The second one kita ada Apicomplexa. Apicomplexa ini adalah phylum kepada malarial parasite, which is the Plasmodium falciparum. Kita akan tengok. Okay, ini adalah the phylum untuk malaria. Dia bergerak secara gliding. Kalau saya lukis gambar malaria tu, dia bergerak cara apa? Dia bergerak secara meluncur. Dia memang gliding atas sel. Let's say this one adalah sel, dia memang akan meluncur di atas sel. Kalau Coeliophora, dia akan berenang. The next one kita ada Rhizopoda. Rhizopoda ni from the word pod. Pod ini adalah kaki. Okay, pod tu merujuk kepada kaki. Apa yang individual of the phylum Rhizopoda ni buat? Dia akan ada this what we call another kaki-like. This what we call pseudopodium. Dia ada kaki-kaki yang mencapah. Pseudopod tu, pseudo means fake. Podium tu adalah kaki. Dia akan bergerak secara this one lah dengan menggunakan pseudopodium. The last one adalah this Euglenophyta. Euglenophyta ni dia tak silap saya ada ekor. Nanti saya akan tengok. Which is the Euglena lah. Alright. So, algae describe the unique characteristic of algae. Again, kita tengok pula ada classification of algae. Kita akan start dengan algae lah. Tadi kita dah tengok lah, kita dah tahu ada algae dan juga protozoa. Now, kita start dulu dengan algae. Kita nak tengok into more detail the Chlorophyta and Phaeophyta.
So untuk classification of algae kita ada dua lah. Satu adalah Chlamydomonas, the second one adalah this Fucus sp. Awak boleh nampak lah, this one memang awak boleh nampak dengan mata kasar. So definitely dia adalah multicellular. So untuk classification of algae, we have this two major phylum, iaitu phylum Chlorophyta ataupun dipanggil green algae. Kenapa Chlorophyta? Sebab dia ada chlorophyll, chloroplast, dia ada chloroplast. And then contohnya adalah Chlamydomonas sp. Chlamydomonas sp ni kenapa dia special? Sebab dia ada this cup shape chloroplast dan dia juga ada this one eye spot and dia ada this flagella lah untuk movement, dan dalam ini memang akan ada chloroplast lah untuk dia melakukan photosynthesis. The second one kita ada this phylum Phaeophyta iaitu brown algae. Contohnya adalah Fucus sp yang memang banyak dekat Pulau Labuan. Actually if you go to any pulau, you boleh nampak yang hanyut di tepi itu, kalau dia bentuk macam ini, itu adalah brown algae iaitu Fucus sp, and basically dia are Phaeophyta. So now kita nak tengok dulu the unique characteristic of algae. Secara in generalnya dia adalah eukaryotic, and then dia adalah autotroph, mean dia mampu menghasilkan makanan sendiri, because apa, it has this chlorophyll dekat dalam dia punya diri. And then dan awak boleh tengok untuk yang Fucus sp ni, okey, dan juga let's say Chlamydomonas, bila dia ada ekor, maksudnya dia memang kena ada watery environment untuk dihidup lah. Itu adalah Chlamydomonas. Tetapi kalau Fucus sp ini, dia adalah berada di, dia macam rumpai laut. Okay, so basically bila dalam rumpai laut, kalau tak ada air, dia akan macam menyembah ke bumi. So basically dia perlukan air untuk dia berenang lah. Antaranya sebab apa, dia ada di berbola udara ini, air bladder ni untuk dia terapung for the buoyancy. So definitely dia memerlukan watery medium lah. So basically mostly in aquatic environment, ocean, lakes, ponds, okay. And then dia adanya alternation of generation, maksudnya dia taklah rupa dia macam tu saja sepanjang generasi, and dia ada diverse in structure, di mana it can be unicellular for the Chlamydomonas or it can be simple multicellular, which is the Fucus sp lah. So kalau kita tengok, start dulu dengan phylum Chlorophyta. Kalau untuk yang Chlamydomonas ini, dia ada dua flagella. Okay, dan dia basically involved, dia akan live in environment yang fresh water lah. Contohnya sungai ataupun let's say kolam-kolam kecil. So akan ada Chlamydomonas that you cannot see. You are able to see it only under microscope. Yang bentuk dia macam bentuk pear, dan bila dah kata Chlorophyta ni, dia macam ala-ala tumbuhan. Tetapi dia bukan tumbuhan, dia adalah algae, tapi dia macam tumbuhan. So bila kata macam tumbuhan, first dia ada chloroplast, cup shaped chloroplast, dan the second one, apa yang menyebabkan dia macam tumbuhan, sebab dia ada cell wall. This one adalah yang keliling ini, dia adalah cell wall, dan definitely dia ada chlorophyll, photosynthetic pigments yang sama macam plant, iaitu chlorophyll A and chlorophyll B. Tiga contoh inilah, okay, tiga perkara inilah yang dikatakan Chlamydomonas ini adalah actually nenek moyang kepada tumbuhan. Sebelum ada tumbuhan, adanya Chlamydomonas. Tetapi after that, Chlamydomonas ni tiba-tiba mutation, dia menjadi pokok. Okay, itu yang dikatakanlah oleh saintis. So, kalau soalan tanya, apakah ciri-ciri yang menyebabkan Chlamydomonas ini actually more related kepada plant, sangat-sangat sama macam plant, this one lah. Adanya cell wall, adanya cup-shaped chloroplast, and the most important thing adalah pigments dia. Pigment adalah the one yang tangkap cahaya itu sebiji macam plant, iaitu chlorophyll A and chlorophyll B. Dalam green leaves memang ada chlorophyll A and chlorophyll B. Tak semua kehidupan yang selain daripada plant ada chlorophyll A and chlorophyll B. Jadi tiga perkara inilah yang menyebabkan Chlamydomonas ini memang macam plant. Tetapi dia bukan plant, dia adalah algae under group kingdom Protista. Okay, dia ada this eye sensitive eye spot, and then dia ada contractile vacuole. Vacuole ini pula untuk dia bergerak kan. Dia ada pula organelle such as mitochondria and Golgi body. That's why dia adalah unicellular eukaryote. Dan basically dia boleh reproduce asexually and sexually lah. Tengoklah, usually dia akan asexually. Kalau sexually tu bila dia unfavorable condition lah. So ini adalah gambar rajah Chlamydomonas. Dia ada cup-shaped chloroplast, dia ada cell wall, and then dia ada flagella, and most importantly dia ada chlorophyll A and chlorophyll B. Okay. Now kita dah cover the Chlamydomonas. Kita dah tengok the green algae Chlamydomonas. In the next session kita nak tengok pula lah the Phaeophyta, which is the brown algae, and then kita akan terus dengan the what do we call the protozoa, right?